Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah program cerita di sebalik berita. Seperti biasa, Isnin sampai Jumaat 5 petang kita akan membawakan cerita-cerita di sebalik berita yang dikeluarkan ataupun dikarangkan oleh wartawan kami di Astro Awani. Dan untuk jam ini juga kita masih lagi menantikan sidang media pasukan khas jihad tangani inflasi yang akan dipengerusikan oleh Tan Sri Anwar Musa yang dijangka akan mula dalam masa terdekat sahaja lagi. Tapi sebelum itu berbaki tidak sampai 24 jam sebelum Sukan Commonwealth 2022 melabuhkan tirai pada Isnin 8 Ogos waktu tempatan. Tapi malam ni sebelum majlis penutup Sukan Commonwealth ini yang akan diadakan di Stadium Alexander bermula jam 8 malam waktu tempatan atau 3 pagi Selasa nanti waktu Malaysia, kita masih ada dua lagi misi atau tumpuan peminat tanah air yang pastinya terarah kepada dua wakil negara yang akan beraksi di pentas final acara badminton malam nanti. Iaitu acara perseorangan lelaki harapan tinggi diletakkan ke atas Eng Ziyong untuk menambah koleksi pingat emas kontingen negara pada tamasya kali ini dalam pertemuan bersama pemain nombor 1 India, Laksa Sen pada perlawanan akhir. Selain itu, kita juga ada beregu utama wanita negara Pelitan M. Tinah yang menjadi sandaran untuk menyumbangkan satu lagi emas kepada kontingen Malaysia yang setakat ini negara kita telah meraih keseluruhan 6 pingat emas, 7 perak dan 6 lagi gangsa. Dan untuk jam ini, kita ingin bersama dengan pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam, Muhammad Sadiq Mustafa bagi menilai pencapaian atlet kita yang juga menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Terutama sekali Tuan Sadiq berbanding edisi sebelum ini pada tahun 2018, bagaimana Tuan Sadiq melihat rekod kejayaan kontingen kita tahun ini? Rekod saya rasa boleh dikatakan baik kalau dibandingkan dengan tahun 1998 di mana kita memenangi 10 pingat emas. Tapi bertanding luar daripada Malaysia, saya rasa itu adalah satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Kalau 2 pingat emas dari acara single dan acara double wanita yang akan dipertandingkan dalam sikit masa lagi, kalau kita berjaya memenangi pingat emas, ia adalah satu pencapaian yang amat menarik yang boleh kita katakan dalam tamasya Sukan Commonwealth kali ini. So, apa yang boleh kita nyatakan di sini adalah pencapaian atlet secara yang muda yang bertanding di Sukan Commonwealth kali ini sungguh menakjubkan, terutama dalam acara Jirama. Saya rasa dalam usia 17 tahun dengan pencapaian beliau 2 pingat emas kali ini, saya rasa itu adalah satu yang baik dan bagus untuk Sukan Olimpik 2024 nanti di Paris. Begitu je dengan atlet muda dalam acara badminton yang kita mula-mulanya merasakan jago badminton utama kita tidak bertanding di Sukan Commonwealth, tetapi melihatkan pencapaian Ziyong dan pemain-pemain badminton wanita, saya rasa itu adalah satu yang memberangsangkan juga. Tidak juga kita dalam pasukan badminton, pingpong, mereka juga menunjukkan peningkatan selepas berjaya memamerkan prestasi memberangsangkan di sukan di Vietnam baru-baru ini. Saya rasa ada beberapa sukan yang perlu melihat semula pelibatan atlet senior dalam tim mereka, yang saya rasa mereka perlu melihat dan mengaturkan semula untuk persiapan Olimpik 2024 dengan tidak mengharapkan sangat kepada atlet senior yang bertanding. Faris. Kita masih ada dua lagi pingat emas dalam tangan dan itu menjelang perlawanan akhir malam nanti badminton menerusi dua lagi acara. Adakah besar harapan ataupun begitu cerah agaknya peluang untuk kita bawa pulang lagi pingat tersebut? Okey, dalam acara individu lelaki, perseorangan lelaki, saya rasa itu adalah cabaran besar bagi Ziyong kerana beliau akan bertanding dengan pencabar utama yang pernah mengalahkan Zizia. Saya rasa itu adalah tugas besar, tetapi untuk acara bergu, saya rasa Peli dengan Tania mempunyai harapan yang cerah untuk memenangi pingat emas pertama bagi mereka dalam acara bergu wanita dan menjadikan legend dalam Sukan Commonwealth ini. Itu adalah perkara yang sejauh manakah mereka ini dahagakan kejayaan untuk mencipta rekod bukan sahaja untuk negara tetapi untuk menjadi legenda dalam Sukan Commonwealth yang akan dijadikan satu bahan rujukan untuk mana-mana universiti yang menawarkan khususan sukan dan rekreasi.
Kita nak juga bercakap tentang atlet muda kita yang mana kita juga tahu mahasiswa contohnya Ratu Terjun Negara Nur Davita Sabri. Kini beliau sedang mengikuti program Sarjana Muda Komunikasi Media di UKM. Dan lepas tu kita ada juga atlet angkat berat negara yang menyumbang pingat emas pertama Malaysia hari itu, iaitu Muhammad Anik Kasdan, iaitu pelajar diploma pengurusan sukan daripada UiTM, dan manakala rakan sepasukannya sendiri Muhammad Eri Hidayat yang merangkul pingat perak juga adalah mahasiswa daripada UPM. Kalau kita lihat ramai sebenarnya atlet kita yang masih belajar dan pada masa sama mereka ini mencipta sejarah, membawa nama negara kita di luar. Perlukah ini dipeluaskan lagi agaknya, Tuan Sadiq? Perlukah ini program seperti ini dipeluaskan lagi dan perlukah ia ditambahkan lagi produk atlet kita ini bagi menghasilkan lebih ramai sebenarnya atlet yang berkualiti, yang bukan saja mereka mengorbankan akademik tapi mereka juga pilih untuk melakukan kedua-duanya dalam masa yang sama? Sebenarnya Faris, jadi perkara ini telah berlaku sejak persiapan negara kita menjadi tuan rumah di Sukan Kongres 1998. Mereka adalah batch pertama atlet dan pelajar universiti itu telah dikumpulkan di Universiti Putra Malaysia ataupun di Universiti Pertanian sebelum itu, dekat satu kolej khas untuk kolej MSN UPM. So sekarang ni kita telah melihatkan keseluruhan universiti telah memberikan ruang kepada atlet-atlet untuk belajar dan menjadi atlet pada masa yang sama. Kalau kita lihat apa yang dicapai dalam Asian University baru-baru ini, yang kita rata-ratanya atlet mereka adalah pelajar-pelajar universiti. So ataupun politeknik. Saya melihatkan keadaan yang sungguh baik dan subur ini harus dikekalkan, dan fleksibiliti yang harus diberikan kepada para atlet ini untuk terus bertanding, kerana kejayaan sebagai atlet itu tidaklah begitu lama. Kalau paling lama pun 10 tahun. Saya rasa fleksibel itu harus kita contohi dan ikuti seperti mana yang digunakan pakai di universiti-universiti negara maju. Saya rasa Malaysia tidak ketinggalan dalam aspek tersebut. Yang perlu dilihat di sini adalah sejauh mana atlet dapat mengimbangi pencapaian dalam sukan dan pencapaian dalam akademik itu. Itu juga perlu dibantu oleh pihak universiti dengan kerjasama pensyarah-pensyarah yang di bidang-bidang yang mereka ceburi di peringkat universiti. Faris. Manakala kita pun dah bercakap tentang aspek sektor pendidikan. Kalau kita lihat tadi KPM mengumumkan seramai 10,681 calon direkodkan tidak hadir dalam SPM tahun lepas, manakala 45,526 lagi gagal kerana tidak lulus bahasa Melayu dan juga subjek sejarah. Melihat pada perkara ini, mungkin ramai yang menganggarkan mungkin mereka boleh mengambil bidang TVET dan sebagainya. Adakah bidang sukan juga mungkin boleh dipertimbangkan oleh mereka? Dan juga mungkin apa agaknya jalan-jalan ataupun laluan yang boleh mereka ceburi? Kerana kalau kita lihat, perlu mereka ni tak mahu korbankan akademik dan pendidikan. Sebenarnya apa antara program yang mereka ini miliki dalam memastikan mereka tidak ketinggalan daripada segi pelajaran dan pada masa sama dapat berlatih untuk merangkul pingat dalam anjuran Tamasya Sukan? Okey, saya bersetuju dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Faris tadi tentang memberikan ruang kepada atlet yang kurang cemerlang dari segi akademik. Mungkin mereka dapat meneruskan dari segi aspek kemahiran. Itu boleh dia guna pakai, kerana kita tidak semestinya orang yang cemerlang akademik itu selepas mereka keluar dari universiti dapat bekerja. Tetapi sekarang ini demand di pasaran untuk orang yang punya kemahiran yang tinggi dalam bidang-bidang tertentu banyak ditagih di berbagai-bagai industri, terutama dalam industri pembuatan, pembinaan dan sebagainya. Jadi kita telah lupa tentang peranan sekolah vocational itu dengan dinaikkan daripada college vocational. Itu telah menaikkan taraf tentang aspek kemasukan. Tetapi kalau kita kembalikan semula dari segi aspek TVET itu dengan memberikan atlet ini ruang untuk masuk dalam aspek kemahiran dalam bidang-bidang yang menjadi permintaan banyak di pasaran, saya rasa kita tidak akan menidakkan keupayaan atlet sukan ini untuk berjaya dalam bidang kemahiran. Saya rasa itu perlu diperluaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi untuk melihat semula bagaimana atlet ini boleh meneruskan kejayaan mereka sebagai atlet dan juga mendapat ilmu dalam bidang-bidang kemahiran di aspek TVET itu sendiri. Saya rasa itu perlu dilihat dengan serius, kerana negara kita memang sebenarnya kekurangan dari aspek kemahiran dalam bidang-bidang tertentu dan kita terlalu bergantung kepada buruh-buruh asing. Faris. Melihat sendiri berdasarkan pandangan
Tuan Saddiq sendiri melihat kepada kerajaan kita bagaimana mereka mengangkat atlet-atlet muda ataupun belia yang mungkin mereka ada bakat besar tapi sebenarnya mungkin kurang mereka punya keistimewaan ataupun untuk mendapatkan laluan yang ialah untuk mereka lebih menunjukkan lagi bakat mereka yang ada sekarang ni. Bagaimana agaknya inisiatif yang dilakukan kerajaan sekarang ni? Adakah ia mencukupi ataupun perlu ditambah baik lagi, Tuan Saddiq? Apa yang saya bimbangkan di sini adalah senaruh politik negara kita adalah bila setiap kali ombak melanda pantai berubah, itu juga dalam kepimpinan dan dasar dalam aspek pendidikan dan pengajian segi pencapaian pendidikan universiti. Saya melihat ini tidak ada satu konsisten atau dasar yang kekal yang memberikan benefit kepada rakyat dan generasi muda atau belia. Ini perlu dilihat semula. Saya lihat dalam terutamanya dalam selepas pilihan raya PRU yang 14 terlalu banyak dasar-dasar yang tidak diikuti, yang harus dikekalkan, yang harus dibuat untuk kebaikan remaja. So dan belia, dan mereka ni akan ada 1.4 juta pengundi negara kita. So saya melihatkan kat di sini kerajaan perlu pandang serius tentang peranan yang dimainkan oleh belia, dan begitu juga dengan atlet, supaya mereka ini tidak dijadikan seolah-olah dapatkan madu selepas dibuang, itu saja. Kita seolah-olah menyediakan dengan memberikan hadiah RM500, RM1,000 sudah cukup. Sebenarnya tidak cukup kerana mereka ada jangka hayat yang lebih panjang lagi untuk meneruskan kehidupan mereka dalam dunia yang mencabar, terutama selepas pandemik COVID-19. Kita ingin melihat ke harapan. Alang kita dah juga sentuh mengenai atlet muda dan juga masa depan arena sukan negara kita. Saya nak juga cakap tentang kejayaan sensasi pelari muda negara kita, Muhammad Azim Fahmi, yang memecahkan rekod kebangsaan dalam acara 100 meter di kejohanan olahraga remaja di dunia di Colombia baru-baru ini, yang berjaya mencatatkan masa 10.09 saat, dan ia membuka mata ramai pihak dan kita sendiri pun pastinya berbangga. Jadi bagaimana boleh kita pastikan agar bakat luar biasa seperti beliau ini tidak disia-siakan dalam masa depan, Tuan Saddiq? Hasrat beliau untuk belajar dan menimba ilmu di bawah Houston, di bawah Kalwi, saya rasa itu adalah yang baik. Tetapi pada masa yang sama juga kita perlu lihat tentang kebajikan yang perlu diberikan oleh negara kepada mereka, kerana setiap ahli sukan yang berjaya dari peringkat dunia atau prestasi tinggi, kita perlu pelaporan yang besar. Kerajaan, saya ada berbicara dengan Exco Kerajaan Negeri dan pengarah Majlis Sukan Negeri Perak dalam perkara ini. Mereka menyokong penuh tentang dan mereka sedang meneliti apakah bentuk bantuan dari segi aspek kewangan, moral dan aspek-aspek lain yang boleh diberikan kepada beliau sekiranya beliau ingin ke Amerika. Saya rasa itu adalah satu langkah yang berani, kerana setiap pengorbanan dan setiap perubahan kepada satu dimensi baru adalah sesuatu yang menyeronokkan dan bukan menjadikan satu masalah, tapi satu yang menyeronokkan, kerana ia mengubah cita rasa kita setiap hari dalam menempuh cabaran-cabaran baru, dan kita mendapat connection baru, pembelajaran baru dan sebagainya. Pada masa sama juga mereka atlet ini perlu juga diberikan sokongan moral, psikologi dan sebagainya untuk memastikan mereka fokus dan mereka sentiasa berada dalam alam yang betul. Dan pada masa sama juga kerajaan melalui MSN dan MSN di Perak perlu menghantar jurulatih-jurulatih yang membimbing beliau daripada awal untuk bersama melihat perkembangan dan berkongsi dengan jurulatih-jurulatih yang berada di Institute of Houston nanti. Saya rasa kita mengharapkan yang terbaik kepada beliau supaya pada Olimpik 2024 nanti ataupun 2028 kita akan mendapat hasilnya, setidak-tidaknya memberikan negara Malaysia berada di final 100 meter Paris. Baik, terima kasih banyak Tuan Muhammad Saddiq Mustafa, pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan Rekreasi UiTM Shah Alam, yang berkongsikan serba sedikit pandangan ataupun harapan masa depan bagi atlet negara kita dan juga menilai pencapaian atlet Malaysia bagi Sukan Commonwealth 2022 yang akan melabuhkan tirai pada awal pagi nanti, pagi Selasa nanti. Saya kira itu sahaja untuk segmen pertama cerita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.